InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah. Dengan sepenuh hati kita, kita merasakan satu perasaan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perasaan gembira bersama dengan nikmat Allah, bersama dengan qada dan qadar Allah. Kita ingin sama-sama merendahkan hati kita, merasakan bagaimana Allah SWT yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha sempurna, telah memberikan kepada kita nikmat untuk bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi dalam Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal. InsyaAllah, mari sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita membacakan, berikrar syahadah kita sama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama meneruskan kuliah harian kita. Walaupun tak dapat buat siang, pada pagi tadi kita buat pada zuhur. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkatan, insya-Allah. Tadi saya sebut pukul 2 petang, tapi kita tangguhkan kerana saya berhadapan dengan beberapa orang yang menghadapi masalah bersama-sama dengan masalah pandemik ni lah. Dan mereka datang buat pengaduan tadi. Jadi Allah izin maknya sakit tenat, telah pun mengikuti rawatan sebelum daripada itu maknya sihat walafiat. Dan kemudian Allah izin dia mengambil vaksin Sinovac, dos pertama, dos kedua. Kemudian Allah izin dia tak sihat, kemudian dikatakan kena COVID dan masuk ke dalam ward dan sekarang dalam keadaan kritikal. Kita doalah supaya mudah-mudahan maknya itu akan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbincang panjanglah dengan dia tadi, jadi itu ambil masa sikitlah. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung berkenaan dengan kalimah istirja', iaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sebenarnya adalah merupakan senjata kepada umat Islam, senjata kepada kita dalam berhadapan dengan kesusahan. Maknanya pertahanan diri yang terbaik lah. Pertahanan diri yang terbaik ialah apabila kita memahami akan hakikat musibah dan hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah pun membincangkan perkara tersebut dalam 2 siri yang lepas. Dan insya-Allah kita akan sambung pada hari ini tentang apakah dia perkara yang Allah akan beri kepada kita
dan hadiah-hadiah yang Allah akan beri kepada kita setelah kita bersama-sama dengan kalimah ini, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita nak sama-sama mengambil perhatian tentang bagaimana kalimah ini perlu difahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Kita semua daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Maknanya apa yang ada pada kita semua tu Allah akan ambil balik. Jadi kita tengok diri kita, kita jangan nampak kita punya apa yang ada. Kita nak rasa pinjaman, Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam pada kita semua yang ada pada kita. Jadi bila pinjam ni maknanya hak Allah. Allah nak bagi berapa banyak tu hak Allah. Allah nak tarik daripada kita tu hak Allah. Allah nak bagi berapa lama bersama kita pun hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita sebut inna lillah. Dalam hati kita, kita mempunyai satu prinsip, satu pegangan, akidah yang mengikat kita bahawa segalanya itu adalah milik Allah. Inna lillah. Segala itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kepunyaan Allah. Dan kemudian selepas itu wa inna ilaihi raji'un, segalanya akan kembali kepada Allah. Segalanya. Apa yang ada pada kita hari ni semua. Jangan kita ingat segalanya tu mak ayah kita yang meninggal dunia aja, anak kita meninggal dunia. Segalanya. Hatta diri kita. Jadi kita nak rasa yang tu, ini akidah. Dan bila kita faham yang ini, barulah kita akan ada kekuatan. Dan bila kita faham, kita dah bincang dah yang lepas malam, bagaimana bila kita memahami kalimah-kalimah ini, maka dia akan bertukar menjadi satu kegembiraan. Sedih menjadi gembira. Sedih menjadi gembira. Jadi kita akan bacakan beberapa contoh-contoh kisah yang berlaku, yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman-zaman yang lain. Yang pertama sekali, Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang kalimah ini, bahawa kalimah ini adalah merupakan kalimah yang besar, sehingga kan Allah SWT menganugerahkan gelaran kepada orang yang bersabar itu di kalangan Rasul, sebagai ulul azmi, sebagai ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azm, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu. Sadaqallahu alazim. Suratul Ahqaf ayat 35. Fasbir, maka bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi, minar rusul, daripada kalangan rasul itu, wala tasta'jil. Wala tasta'jil maknanya jangan kamu tergesa-gesa. Jangan kamu nak segera sangat, nak cepat sangat. Jangan kamu nak supaya musibah itu diangkat cepat-cepat. Wala tasta'jil lahum, janganlah kamu meminta sesuatu yang segera. Jadi Allah gambarkan kepada kita hari ini bahawa musibah yang paling hebat sekali ialah musibah para rasul. Dan apakah musibah para rasul itu? Rasul ulul azmi. Ulul azmi ni maknanya rasul-rasul yang diberikan ujian sehingga mereka ni mendapat gelaran ulul azmi, dan bermaknanya orang-orang yang mempunyai keteguhan, kekuatan, kesabaran. Jadi kita tengok kisah-kisah dia. Yang pertama sekali, kalimah istirja ini adalah kalimah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ni, kalimah istirja ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini adalah merupakan satu kalimah yang Allah ajar pada kita. Ni bukan saya cakap ni, bukan Nabi sebut, malahan daripada firman Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Jadi bila kita membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maknanya kita secara langsung mengambil kalimah ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila dia datang daripada Allah, kita tak perlu ragu-ragu. Betul ke tak betul ke, sahih tak sahih ke, macam mana kegunaan dia. Tak perlu kita ragu-ragu, tak perlu kita syak kerana ini daripada Allah. Dia sebahagian daripada Al-Quran. Maka para ulama salafus salih, orang-orang yang salih, yang hebat, telah membuktikan, malahan mereka telah bertambah-tambah keyakinan bila timpa masalah, timpa musibah, kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka semakin kuat. Bukan musibah semakin lemah, bukan musibah menjadi semakin letih, bukan kesusahan itu menjadi makin kita jauh, makin tak kuat. Tak, kesusahan makin memperkuatkan mereka.
lagi susah lagi kuat, lagi sedih lagi kuat. Bukan lagi sedih makin kan, kalau kita hari ni stres, saya stres, tak ada mood, akhirnya mati kan. Mati tak ada mood kan. Kalau di Afrika ada satu kaum tu kan, apabila suaminya mati, maka dia akan duduk kat kubur tu, di shut down diri dia. Sedih, dia bawa perasaan sedih, akhirnya dia mati. Di Afrika ada satu kaum macam tu kan. Jadi kita lihat, kita hari ni bila Allah uji susah, secara fitrahnya bila terputus daripada Allah uji susah, kita makin down. Saya down lah, saya stres, saya trauma, saya takut, macam-macam. Tetapi kalimah yang diajar oleh Allah ni, istirja' ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajar kita. Bila kita faham hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makin Allah uji kita, makin kita kuat. Makin Allah uji kita, makin kita bertambah kan, bertambah tenaga kita, bertambah kehebatan kita. Wa iznillah, kalau kita faham hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian itulah digambarkan oleh para ulama salafus salih, orang-orang yang terdahulu daripada kita. Bagaimana juga ini digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. An Ummul Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummu Salamah, diriwayatkan daripada Ummu Salamah ataupun Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah ni? An zaujah, az-zaujah, pasangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin tasibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tufi ya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allahi khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni berita gembira kat kita. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa? Antaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulu ma min 'abdin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang hamba itu kan, 'abdin tusibuhu musibah, ditimpakan kepadanya musibah. Apa musibah ni? Segala bencana, terjatuh, langgar pokok, tercocok jarum kan, tiba-tiba dah basuh elok-elok kan, baju, tiba-tiba baju basah kena hujan, musibah. Kita kata, Allah, nak pakai baju ni macam mana hujan? Semua jenis musibah. Ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang hamba itu ditimpakan musibah, fayaqul, maka dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia pun berkata, semua ni milik Allah dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Allah akan ambil semula. Kemudian dia baca doa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ganjarkanlah kepada aku ini dengan musibah ini, berilah aku pahala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ganjarkanlah aku, berilah pahala kepada aku dengan musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan satu yang lebih baik. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi sebut apa? Tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita Allahumma ajirni fi musibah. Ya Allah, ganjarkanlah aku daripada musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah daripada musibah ini satu yang lebih baik. Illa, melainkan ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan Allah akan memberi pahala pada dia dan Allah akan menggantikan suatu yang lebih baik, suatu yang lebih baik daripadanya. Qalat falamma tufufi Abu Salam. Maka dia kata apa? Kata Ummu Salamah, maka dia berkata ketika Abu Salamah, suami dia meninggal dunia. Maka suami dia meninggal dunia.
maka dia pun mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dia membaca doa tu, maka dia kata apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka Allah telah menggantikan suaminya buat aku sesuatu yang lebih baik. Maknanya Allah gantikan siapa? Rasul SAW sendiri menjadi suami dia. Jadi kalau kita hari ini kan ada musibah-musibah, minta ke Allah, Allahumma ajirni fi musibah, ya Allah ganjarkanlah aku dengan sesuatu dalam musibah ini, wa akhlufni, dan kau gantikanlah apa yang ada ini khairan minha, daripada sesuatu yang lebih baik. Jadi kita minta ke Allah. Jadi maka Nabi kita apa? Allah akan bagi pahala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Doa ni nanti saya tulis dekat wall nanti. Jangan sebut kat sini tuan-tuan dan puan-puan Allah. Nampak tak? Maknanya musibah ni bukanlah yang buruk, bukanlah suatu keburukan bagi orang beriman. Musibah ni hakikatnya suatu yang lebih baik daripada yang kita dah ada ni. Maknanya Allah akan gantikan satu yang lebih baik daripada yang kita ada. Itu musibah bagi orang beriman. Jadi kita, apa musibah kita? Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pekerjaan, sakit. Musibah kita mungkin kematian anak, kematian suami, kematian isteri. Mungkin musibah kita rumah terbakar, mungkin musibah kita aksiden, mungkin musibah kita kan kebun tanam-tanam tak jadi, bisnes tak jadi, projek tak jadi. Musibah. Maka rupa-rupanya musibah ni bagi orang beriman adalah suatu jalan dia untuk dapat pahala dan dia dapat ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Sebab Allah ni Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kenapa yang kita tak percaya ke Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih ni kan? Itu contoh dia. Jadi sebab itulah digambarkan di sini, Rasul gambarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang tu membaca doa, ya Allah, berilah aku ganjaran daripada musibah ini dan gantikanlah aku dengan satu yang lebih baik, maka pasti Allah akan bagi ganjaran dan pasti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada musibah. Ini orang beriman. Jadi tak sia-sia beriman pada Allah ni. Tak sia-sia kita berhadapan dengan kesabaran. Begitu juga kisah Nabi Ayub AS yang patut menjadi contoh kepada kita. Ni mengungkap kita kata takbir, kita kata satu tabir yang cukup dahsyat, kesabaran yang cukup dahsyat. Seorang manusia yang telah ditimpa musibah, lalu dia bersabar, maka dia mengucapkan kalimah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub AS bila dia mendapat musibah tu, mula-mula dia sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi Ayub AS pada peringkat awalnya seorang yang kaya, berlimpah-limpah, anak yang ramai, anak yang hebat-hebat. Kalau kita hari ni masuk universiti, anak-anak dapat jadi engineer, doktor, dapat jadi bukan engineer, doktor je, soleh-soleh, sembahyang, puasa, dakwah sebagainya. Bukan sekadar orang baik-baik. Jadi Nabi Ayub ni seorang yang kaya raya. Kemudian anaknya yang cukup soleh, yang berwibawa. Kemudian dia mempunyai isteri yang cantik. Isteri pula cantik Nabi Ayub. Isteri yang cantik, isteri yang menyejukkan mata. Cantik ni dia apa dia panggil? Bergantung kepada orang lah kan. Kalau dia dah kahwin tu jadi cantik lah, tak cantik pun jadi cantik kan. Dia adalah seorang hamba pula yang pandai bersyukur dan banyak beribadah kepada Allah. Maka seluruh malaikat kagum dengan Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ni, malaikat kagum dengan Nabi Ayub. Maka mereka berkata, inilah manusia yang paling sempurna imannya, yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak syukurnya. Maka Iblis dengar. Maka dia pun cakap, dia rasa dengki lah dengan anak Adam ni, Iblis kan, nama pun Iblis kan. Dia tidak suka melihat seorang yang taat kepada Allah. Maka dia datang minta izin kepada Allah untuk nak menyatakan bagaimana yang digambarkan dalam hadis digambarkan. Dia pun kata, ya Tuhan, ya Rabb, sesungguhnya Ayub menyembah Engkau, menyucikan Engkau bukan atas dasar cinta pada Engkau. Dia beribadah kerana ada tujuan supaya kau tambah lagi harta dia. Iblis jumpa minta ke Allah. Ni Ayub ni bukan sebab dia memang dia rajin beribadah, banyak bersyukur, tak, supaya Allah tambah lagi. Kan, tak ikhlas lah ni. Kan.
Dan engkau pelihara kekayaannya supaya kekayaannya itu terpelihara, supaya kekayaannya berlimpah luas. Ini dah rahsia kenapa ada ibadah kat engkau. Sebenarnya ibadah tak ikhlas, kata Iblis. Maka Allah berfirman, Ayub adalah seorang mukmin yang patuh dan ikhlas. Bukan saja patuh, ikhlas. Dan Allah tegur Iblis, patuh dan ikhlas. Dan aku berikan segala sesuatu agar dia menjadi contoh kepada orang beriman. Dia jadi contoh, contoh orang beriman. Dan dia contoh dalam kesabaran. Jadi Allah nak beri tunjuk contoh dalam kesabaran. Kalau kamu tidak percaya, maka aku perkenankan kamu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Tengok kesudahannya. Ini Allah Maha mengetahui. Ni sebelum kita sambung cerita ni kan, agaknya Allah tahu tak kita apa kesudahan kita. Kita ni akan jadi orang bersyukur ke orang yang kufur? Sekarang okey lah. Allah bagi nyawa, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kawan-kawan yang baik, Allah bagi harta, Allah bagi semua-semua. Kita bolehlah sembahyang, bolehlah puasa, bolehlah buat apa-apa kan. Cuba Allah uji kita, agaknya kesudahan macam mana? Ikhlas tak kita? Ini penting kita nak buat satu kita kata muhasabah diri kita kan. Jadi maka Allah pun menjawab bahawa Ayub ni ikhlas, mukmin, dan aku akan jadikan dia contoh. Allah Maha mengetahui isi hati Ayub. Allah Maha mengetahui. Maka Iblis pun datang dengan pasukan dia, dengan izin Allah. Dia pun, Allah dah bagi lesen besar nak buat macam-macam. Maka dia pun datang, pergi ke kebun-kebunnya, tempat penyimpanan harta dia. Maka semuanya dia musnahkan. Secara tiba-tiba terbakar, kebun terbakar, harta terbakar. Semua biiznillah, dengan izin Allah. Sebab tu kita hari ni kan, kenapa nak takut dengan jin semua? Kita takut dengan jin. Ada orang takut dengan jin. Baru-baru ni Allah izin, tengah-tengah angkat-angkat barang, tiba-tiba ada seorang sakit, mengadu sakit tangan. Dan tangan dia sakit tu bergerak-gerak, macam otot bergerak, penat sangat otot bergerak. Saya pun cakap, sini kejap tengok. Saya bukan tahu, bukan nampak benda-benda. Saya pegang, mesti saya urut sikit lah. Saya urut sikit kan. Saya pun ambil minyak sikit nak urut lah. Bila nak urut, sakit Ustaz, sakit dia. Saya pun kata, sakit ke? Okey. Saya pegang sikit, saya test sikit, saya pegang. Saya letak je atas tangan dia. Letak macam ni tangan dia. Letak tangan dia. Letak je tu je. Lepas tu saya pun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca lah apa yang saya tahu lah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Kursi kan. Baca. Makin sakit. Padahal saya letak je jari saya tu. Ini bukan sakit ni, otot ni. Ini ada gangguan ni. Lepas tu saya pun nak terus baca. Sakit. Tamu dia tarik tangan dia. Tarik tangan dia. Lepas tu saya pun kata, okey macam inilah. Saya nak pegang, nak baca, tak bagi. Saya suruh seorang ambil air putih. Saya minta kat Allah kan. Minta kat Allah, ambil putih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam hati niat. Tuan-tuan boleh buat lah. Ini saya cakap ni sebab semua orang boleh buat. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah semua. Kemudian saya, ya Allah, sembuhkan dia, ya Allah. Saya minum ni air ni, air Fatihah, air gelombang Fatihah. Kalau orang sign, gelombang Fatihah, wave kan. Dia membaca, minum Bismillahirrahmanirrahim. Baca selawat dia, baca Bismillah. Bacalah apa yang ingat. Baca. Lepas tu lama tu tak sakit dah kata. Urat yang timbul hijau timbul, urat pun hilang. Sakit dah. Tu saya kata sebenarnya bukan kamu yang sakit tu. Tapi Allah uji kamu dengan adalah jin mana masuk dalam badan kamu nak bagi sakit sini. Masa tu saya cakap macam itulah. Dia pun takut. Jin boleh masuk dalam badan? Yalah kamu tak ada Allah dalam diri kan. Kita tak zikir, jin masuk lah. Yang sebut kat sini, Iblis datang dengan izin Allah. Jin pun kalau datang tersihir lah apa, tak kira lah apa benda pun, datang pun dengan izin Allah. Jangan kita takut dengan jin pula. Takut dengan sihir pula. Takut dengan murka Allah. Takut kalau Allah tak tolong kita, itu kita takut. Allah tak tolong kita, Allah biarkan kita, itu kita bimbang. Jadi maka Iblis datang dengan tenteranya pergi ke tempat Ayub. Maka habis dia musnahkan biiznillah, dengan izin Allah. Saya ulang sekali, dengan izin Allah. Habis pokok-pokok dia mati, tanaman dia, ternakan dia mati kena virus, kena apalah, COVID-19 ke apa sekarang ni kan. Sebagainya. Kemudian tiba-tiba harta di rumah terbakar semua sebagainya. Maka jadilah Ayub ni miskin dan bankrupt. Daripada orang kaya raya ni, bankrupt, muflis. Kena blacklist, citrus sebagainya.
kalau kita kat sekarang lah. Maka bankrupt lah Ayub. Maka syaitan-syaitan bersukaria. Semua syaitan, oh jangan tengok cerita Alibaba. Empat penyamun kan. Bila dapat penyamun, joget-joget kan. Macam itulah agaknya syaitan. Syaitan penyamun, perompak kan. Maka syaitan bersukaria menanti apa yang akan dilakukan. Nak tengok apa Ayub. Kita dengar apa Ayub cakap. Kan? Mungkin Ayub akan kata kan, marah ke Allah. Kan? Dia punya harta dia mati, habis sebagai binatang-binatang dia. Ternyata Ayub masih tetap bersyukur, beribadah kepada Allah. Maka Ayub berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ni milik Allah. Allah nak ambil, Allah hak Allah. Semua ni pinjaman daripada Allah. Allah telah ambil semula. Semua ni merupakan satu titipan daripada Allah. Dan kita dah nikmat ni, segala harta ni bertahun-tahun. Alhamdulillah. Dia puji Allah lagi. Dia puji, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami. Hari ini nikmat diambil oleh Allah. Dia yang bagi, hari ini dia ambil. Dia yang boleh memberi maslahah, kebaikan. Dia yang memberi mudarat. Kata Ayub, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dialah pemilik kepada segala yang ada ini. Memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kepada siapa yang dikehendaki. Maka Ayub menyungkurkan, sujud. Ayub sujud kepada Allah dan dengan penuh rasa rendah diri bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau nak ambil, Engkau ambil lah ya Allah. Aku redha, aku ikhlas, aku sabar padamu. Maka syaitan-syaitan tu tak percaya. Macam mana boleh Ayub begitu? Maka dia pun berkata, ya Rab, wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub masih boleh bersyukur, boleh ibadah, boleh sabar sebab dia ada ramai anak. Nanti anak dia boleh tolong. Anak dia ramai, anak dia baik-baik semua tu. Masuk universiti lah, masuk UAA lah, Universiti Islam, Universiti Sains Islam Muslim, semua Islam Melaka. Kerja pun dengan bank Islam kan. Takaful Islam, semua Islam Melaka. Jadi anaknya banyak, lebih kurang itulah dalam zaman kita ni. Maka sudah tentulah dia boleh bersyukur. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, aku izinkan kamu untuk lakukan kepada anak-anaknya. Maka Allah beri izin, buatlah pada anak-anak dia, kamu cakap anak-anak dia. Maka syaitan-syaitan itu, dia bawa iblis tadi, langsung pergi ke rumah anak-anaknya, membuatkan rumah anaknya roboh, sehingga ramai di kalangan anaknya meninggal dunia. Yang tidak roboh dibakar. Namanya Allah izin meninggal semua anak dia meninggal. Bukan tinggal seorang, meninggal seorang, hidup seorang. Tak, semua habis meninggal dunia. Yang mati terempap, yang mati terbakar, yang mati roboh rumahnya, berbagai-bagai. Allah izin. Maka Nabi Ayub melihat anak-anak pula seorang mati, seorang terbakar, seorang meninggal dunia. Maka Nabi Ayub buat seperti yang disebut tu, ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala yang Allah bagi ni pinjaman, ni milik Allah. Semuanya milik Allah, milik Engkau ya Allah. Engkau pinjamkan kepada aku, Engkau amanahkan kepada aku, maka aku terima ya Allah. Aku redha ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku sabar ya Allah. Maka Nabi Ayub pun bersujud, penuh kerendahan diri, penuh rasa bangga, gembira dengan nikmat yang Allah telah beri pada dia. Ada anak bertahun-tahun, baru hari ini anaknya mati. Ini Nabi Ayub AS. Maka Nabi Ayub pun sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau bagi aku peluang ada anak-anak bertahun-tahun, anak yang baik-baik. Hari ini Engkau ambil ya Allah anak-anak aku. Aku syukur pada Engkau ya Allah atas nikmat yang Engkau dah bagi. Maka dia kata apa? Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku ikhlas. Aku redha, aku ikhlas. Dua. Aku redha, aku ikhlas. Maka Iblis pun berdoa, ya Allah, ya Rabb, Ayub ni masih bersyukur, bersabar dan beribadah kerana dia masih sihat. Sebab dia sihat. Cuba engkau ambil, cuba tengok dia sihat lagi, dia boleh bercakap, boleh berdoa, boleh apa, kan? Maka Allah pun mengizinkan kepada iblis dan syaitan tadi untuk mengganggu fizikal Nabi Ayub. Maka iblis pun membuatnya sakit yang sangat susah. Maka tiba-tiba adalah kesakitan, mungkin ada kalau hari ni panggil virus kan, virus masuk dalam badan, batuk-batuk sikit, tiba-tiba merebak. Allah izin. Maka iblis pun membuatnya sakit yang sangat susah, sehingga tidak ada orang yang sanggup menjarahi Ayub.
Malahan tidak ada seorang sanggup nak melihat, nak dekat Ayub pun tak, sebab sakit dia bukan saja sakit anggota, tetapi baunya busuk. Baunya busuk. Sakit kulit campur dengan sakit dalam semua sakit. Sampai dah tak larat dah Ayub. Kan? Dengan darahnya, dengan nanahnya, dengan apa. Bayangkan penyakit yang sampai peringkat orang tak mau tengok dia. Kecuali isterinya yang selalu bersama dia. Isteri dia masih setia, basuh dia punya badan, mandikan dan sebagainya, dalam keadaan bersusah payah. Maka iblis tengok apa yang nak dibuat oleh Ayub. Ayub nak buat apa ni? Sampai peringkat badan dia, tubuh dia pun diganggu. Maka tiba-tiba Nabi Ayub tidak berubah, syukur dia tak berubah. Malahan semakin syukur, semakin sabar, semakin tetap beribadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah lah semua datang. Aku ni milik Allah, kesihatan aku ni pun Allah punya. Dan hari ni Allah ambil kesihatan, hari ni Allah ambil kesihatan. Maka pada ketika itulah iblis benar-benar mengalami kesusahan. Maka terbuktilah dia salah. Kan, sampai akhirnya dia pun mesyuarat. Dia panggil dia punya ahli majlis syura dia. Dia panggil ahli parlimen dia. Ni macam mana ni? Kita dah malu ni. Banyak kali malu dengan Allah ni. Allah gambarkan kita ni, kan, Allah gambarkan dia ni ikhlas, patuh. Tapi kita buat-buat, dia tetap tak mau. Dia pun panggil parlimen dia. Kan? Disangkar kera dia. Apa ni, Sultan Johor kata, jangan jadikan tempat persidangan sebagai, kan, kandang kera, kan. Dia panggil semua sekali geng-geng dia. Maka bincang. Akhirnya dia mengadakan mesyuarat, kan, untuk mencari jalan macam mana ni lebih supaya dia tetap kufur. Maka salah satu setan penasihat dia, ni iblis ada penasihat juga, walaupun dia cerdik, dia ada penasihat juga, mengingatkan kejadian ketika menggoda Nabi Adam. Dia kata, dulu kan Tuan pernah goda Adam. Macam mana Adam? Melalui Hawa, melalui perempuan, wanita, melalui isteri. Sebab tu kalau orang ada banyak isteri, kan, banyaklah godaan dia. Dia isteri-isteri kena jaga. Jangan sampai dia menggoda suami pula, kan, supaya ikut kehendak dia. Jadi kata seorang setan, bukankah Tuan dulu masa nak lawan Adam ni, nak goda Adam ni, menggunakan Hawa, isteri dia? Maka diputuskan mesyuarat parlimen iblis, memutuskan untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Kita mesti habiskan Nabi Ayub melalui isteri dia. Nampak jahatnya setan ni. Tak nak kalah, isteri pula. Maka setelah itu dia pun pergilah, iblis sendiri datang pada Nabi Ayub AS. Dia pun pergi pada Nabi Ayub, kan, bisikkan, engkau ni kan, kau ni cantik, kau ni hebat, bagus. Ayub ni Allah tak suka dah. Sebab tu Allah ni kata, bertapuk-tapuk, bertimpa-timpa, kan, musibah demi musibah. Maksudnya Allah tak sayang dia. Tinggalkan dia je. Ramai laki-laki yang lebih handsome, lebih cantik, lebih perkasa, lebih hebat, kan. Ramai lagi orang yang lebih kaya raya, kan. Kau tinggalkan aja suami kau ni. Kenapa? Dia dah tak ada. Memang lepas ni matilah. Kau tunggu apa lagi? Kan? Mula-mula kebun dia habis, harta dia habis, lepas tu anak-anak mati, lepas tu rumah apa habis semua. Kemudian sakit pula. Ni tunjukkan Allah tak suka dia, nampak? Allah tak suka dia. Dia menunjukkan Allah tak suka pada Nabi Ayub. Maka tinggalkan. Dia sebut begitu, dengan isteri Nabi Ayub. Dia bisikkan kata-kata yang membuatkannya putus asa, mengingatkan kembali nikmat-nikmat. Dulu engkau senang, dulu engkau kaya, ada anak-anak sebagainya. Sekarang ni dah tak ada dah. Maka kan, kalau dia betul-betul hamba Allah yang dekat dengan Allah, suruhlah dia doa. Kalau Allah tak terima doa dia, maknanya Allah tak suka dia dah. Macam itu pula iblis cakap. Kita hari ni nak kena tengok ni. Kita ni Allah, mungkin kita ni pintu-pintu fitnah dalam keluarga kita. Tak kira lah kita ni perempuan ke lelaki ke, tak kira. Jadi iblis datang nak merosakkan. Maka akhirnya isteri Nabi Ayub pun datang pelan-pelan, tengok suami dia. Dulu handsome, sekarang dah punya comot-comot dengan macam-macam lah, kan, dengan sakit kulitnya, dengan terbaring dah tak larat dah, bau busuknya, dengan macam-macam lah, kan. Maka datanglah isteri Nabi Ayub kepada Ayub AS. Maka dia pun berkata, dengar ni apa cakapan dia ni. Ya wahai Ayub, wahai Ayub suamiku, sampai bilakah Allah akan menyeksa kamu? Nampak tak?
Perempuan ni dia tampak emosi tu, dia tengok siksa tu, dia tak tengok nikmat. Ini masalah godaan iblis tadi. Sampai bilalah Allah akan menyiksa kamu, di mana harta-harta kamu dah habis, anak-anak kamu dah dibunuh, teman-teman kamu semua dah lari kena boikot, semua keluargamu dah buang kamu dah, semua dah buang. Di mana ketampanan kamu, di mana handsome kamu pun dah tak ada dah. Kemuliaan kamu dulu raja, jadi orang hebat, tapi dah tak ada, orang dah buang. Kenapa tak berdoa je? Wahai suamiku, wahai Ayub, mintalah kepada Allah agar disembuhkan penyakit kamu. Mintalah, kan kau Nabi, kau baik, kau sabar, agar dikembalikan hartamu, agar dihilangkan kesedihanmu. Dia minta pada suami dia. Ini hasil daripada bisikan iblis yang mewakili parlimen dia, parlimen iblis. Rupanya iblis ada parlimen. Kita ingat iblis seorang dia je. Tak, dia lebih organize daripada parlimen kita. Parlimen ni lebih organize di parlimen kita. Kita ni pun tak organize macam ni. Sebab tu kita kalah je. Kita ni ada sisi-sisi ni pun kan, macam-macam cerita kisah sisi saya dengar ni kan. Jadi nak sebut kat sini kan, bagaimana keadaan yang berlaku sekarang. Maka pada masa itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menggambarkan begitu. Maka Ayub pun berkata, apa kata Ayub? Berapa lama kita menikmati kurnia nikmat, berapa lama Allah bagi kita senang? Dia tanya isteri dia. Maka isteri pun kata 80 tahun. 80 tahun. Isteri dia jawab, berapa lama kita ada harta kaya raya, jadi raja apa semua, ada anak apa sebagainya? 80 tahun, kata isteri dia. Kemudian berapa lama pula kita dapat kesusahan ni, musibah ni? Dalam berapa lama kita musibah ni? Kata Nabi, kata isteri 7 tahun. Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Aku malu kepada Allah. Kalau nak meminta supaya dihilangkan musibah ni, aku malu. Baru Allah uji aku 7 tahun, aku dah mula nak merungut, nak komplain. Ya Allah, kenapa lah kau bagi aku tak sihat? Kenapa lah kau ambil harta aku? Kenapa kau bunuh anak-anak aku? Kenapa aku jadi macam ni? Ya Allah, baru 7 tahun. Maka kata Nabi Ayub AS, seorang Rasul yang kenal Allah. Maka dia kata, aku malu nak minta ke Allah. Baru 7 tahun Allah uji. Kita hidup aman, damai, kaya raya dengan nikmat, dengan berbagai perkara 80 tahun. Akhirnya Nabi Ayub berkata, kalau kau tak boleh bersama dengan aku, tak apalah, kau pergilah. Jadi bila isteri dia dah mula merungut, isteri Nabi bila merungut tu, Nabi dah dapat ada benda tak kena dengan dia. Maka dia kata, kalau kau tak mahu bersama aku, tak apa, kau pergilah. Kau keluarlah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Begitu juga jadi kepada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diuji dengan barang kemas. Isteri kumpul-kumpul ni, alah, kita ni jadi isteri Nabi, Amirul Mukminin, Khalifah, dialah Nabi, dialah Rasul, dialah Hakim, dia ketua negara. Tapi apa yang ada kat ni, kita ni perhiasan-perhiasan pun tak ada gelang emas, tak ada rantai emas, tak ada apa-apa. Pernah satu ketiga kan, isteri-isteri Nabi kumpul-kumpul kan. Kemudian nak minta tuntutan kepada, sebelum minta tuntutan, Nabi dah sebut dah, Allah dah bagi. Kalau kamu memilih dunia, tinggalkan aku. Ini zaujah Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji tu. Kalau kamu nak dunia kan, tak apa, kau pergilah. Sebab Rasul tak boleh macam itu. Jadi Nabi Ayub sama cakap, kalau kamu tak boleh macam gini, tak apalah, kamu tinggalkanlah. Tinggalkan. Maka Nabi Ayub suruh dia pergilah, tinggalkan aku sendirian. Bila dia dah isteri dia pergi, kena halau. Nabi halau. Sebab apa? Bagi seorang yang beriman pada Allah, tak patut komplain macam itu. Tak patut minta satu tu, maka dia keluar. Aku dah sakit macam ni, kau cakap macam-macam pula. Keluar. Lagi tinggal bingit dengan aku ni. Macam tu lebih kurang kalau kita orang biasa kan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa Ayyub iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Sadaqallah. Cantik Allah bagi kat kita. Ini contoh Nabi Ayub ni.
Wa Ayyub, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia menyuruh kepada Tuhan dia, kan, iznada rabbah, maka dia bercakap kepada Allah. Dia dah tinggal seorang-seorang dia dah. Maknanya isteri dah pergi, nak bagi dia makan minum, nak bagi, nak tolong suap apa, tak boleh. Dia terlantar macam itu. Dah tak ada orang dah sebagainya, maka dia menyuruh, dia menyuruh iznada rabbahu, ketika dia bercakap menyuruh kepada Tuhan dia, anni massaniyad durru, sesungguhnya engkau mengetahui ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan aku dalam kesusahan. Wa anta arhamur rahimin. Dia tak minta pun, ya Allah sembuhkanlah sakit aku, ya Allah baikilah aku, sihatkan aku, ya Allah datangkan isteri kembali hidup. Tak, dia tak minta semua tu. Cuma dia kata wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau lah arhamur rahimin, engkau lah yang maha pengasih, engkau lah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Jadi Nabi Ayub tak minta. Nabi Ayub kata apa? Ya Allah, engkau tahu aku sakit, aku dah terlantar ni, engkau tahu aku susah, maka engkau lah maha pemurah, maha penyayang. Dia merayu ke Allah. Siapa lagi nak minta? Allah saja. Maka pada ketika itu kami pun perkenankan seruannya, Allah mustajabkan doa dia. Maka kami lenyapkan penyakitnya, diangkat, kembalikan keluarganya, dia boleh dapat keluarga semula. Kami lipat gandakan bilangan anak lebih ramai lagi daripada yang sebelumnya, kan, sebagai satu rahmat di sisi kami untuk mereka, untuk menjadi peringatan kepada semua yang menyembah Allah. Jadi ini kita hari ni nak kena rasa Allah uji kita dengan berbagai perkara. Berbagai perkara Allah uji kita. Maka bila Allah bagi rahmat dia, bukan Allah tak sayang kita. Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang, maknanya Nabi Ayub ni orang yang paling tak disayangi. Sedangkan dia lah orang yang paling rapat dengan Allah pada ketika itu, kan, pada masa itu. Dia dah Rasul, seorang yang ulul azmi, seorang yang hebat kesabaran dia. Maka Allah kembalikan semula hanya dengan perkataan Arhamur Rahimin, engkau lah yang maha penyayang, engkau yang maha pengasih. Ya Allah, engkau maha penyayang, engkau mana dah maksimal dah. Maknanya walaupun dalam keadaan Nabi Ayub AS masih lagi bersyukur dan sebagainya, kan, maka dah terbukti dah, tak ada dah. Maknanya dia tak ada apa, cuma tunggu mati je. Nabi Ayub ni dah sakit dah, isteri pun dah tinggalkan dia, dia cuma tunggu mati je, dia dengan Allah je. Maka dia pun redha, kalau Allah nak matikan dia pun dia redha. Dia tak cakap, tak komplain, ya Allah sakit aku, ya Allah sembuhkan aku. Kita tak, kita minta sembuh setiap malam. Kalau sakit tak sembuh, pergi ukut, pergi mana, minta sembuh, kita lah. Ayub tak minta pun. Maknanya kalau kau nak matikan aku pun matikan, ya Allah kau nak ambil nyawa aku, ambil lah. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, ya Allah aku ni tak sihat dan aku ni sakit, maka ya Allah engkau lah yang maha pemurah, engkau yang maha pengasih. Disebut kat Allah macam tu, kan, dia puji Allah lagi, dia syukur pada Allah. Maka kami, kata Allah, kami pun kembalikan pada dia, lenyapkan penyakit. Jadi ini, kan, datangkan semula anak-anak dia berganda lagi, anak lagi ramai lagi. Lepas tu harta dia jadi raja lagi. Nabi Ayub AS. Ini musibah. Jadi hakikat musibah kepada seorang mukmin bukanlah untuk menjauhkan dia daripada kebaikan, bukanlah untuk menghina dia, bukan untuk merosakkan dia. Hakikat musibah bagi seorang mukmin, seorang beriman, ia akan mendekatkan dia lagi dengan Allah, akan meningkatkan lagi kekuatan dia, kebahagiaan, kesempurnaan iman dia. Tapi orang beriman lah. Sebab tu kita nampak, jangan melihat musibah tu dengan kacamata dunia. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, itu kata hubbud dunia, cinta dunia. Tengok hilang kereta kena tarik, tak mampu nak bayar dah bulan-bulan, kereta kena tarik. Rumah kena terpaksa pindah daripada duduk KL, kena duduk kat rumah kat kampung. Kenapa? Kat kampung ni murah sikit sewanya. Dekat KL dah tak ada kerja dah, balik kampung, kan. Tengok anak pula sakit seorang-seorang, meninggal dunia. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak menganiaya kita, bukan nak bagi kita satu yang susah, bukan, tapi Allah sayang pada kita. Ini hakikat. Itu kata inna lillah. Inilah ucapan Nabi Ayub AS, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ni, kita ni, kami ni, semua yang ini milik Allah, dan semua tu akan Allah ambil semula, akan kembali kepada Allah. Dan inilah hakikat dia. Maka di sinilah kita lihat, dan ada tiga
hadiah besar daripada Allah. Apabila kita boleh sabar, bila kita boleh sabar daripada musibah yang ada ini, yang sebagaimana pada rasul-rasul ulul azmi ini, maka Allah akan bagi hadiah kita kepada kita 3 hadiah ni. 3 hadiah ni. Allah Akbar. Apa hadiahnya? Saya minta masa sikitlah. Ini ada orang nak jumpa saya tak ada appointment dengan siapa ni. Baik. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa Allah sebut? Tengok ni tuan-tuan. Ni penting ayat ni. Kita akhir zaman ni banyak musibah ni. Banyak musibah kita nak kena letak dalam hati kita. Apa Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 104, 103. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah, yang kenal Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Bila kamu hadapi kesusahan, bila kamu hadapi bencana, musibah, ista'inu bis-sabri was-salah. Kamu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Nombor 1, Allah suruh kita sabar. Wahai orang beriman, sabar. Macam apa kunci sabar ni? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua tu milik Allah. Kepada Allah semua akan diambil. Allah akan ambil semula, kembali pada dia. Jadi sabar tu kat mana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Sabarlah. Bukan kita tuan punya diri kita, Allah tuan punya diri kita. Bukan kita tuan punya rumah kita, Allah tuan punya rumah kita. Sabar. Kat mana sabar tu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. An ista'inu bis sabri was salah. Yang kedua, was salah. Salahnya apa? Salah ni ialah kita minta ke Allah. Sabar dan minta pada Allah. Jangan minta pada manusia pula. Jangan minta pada manusia. Jadi orang yang boleh tahan tapi tak minta ke Allah pun tak kira sabar juga. Dia cerita kat kawan-kawan, dia cerita kat Facebook dia. Hari ni aku accident sekian. Hari ni aku gini-gini. Kan aku rumah aku terbakar sekian. Maka siapa-siapa yang boleh tolong, boleh cuba, ini akaun aku kat bawah ni. Kita pun minta pada orang kat Facebook. Ista'inu bis sabri was salah. Minta pada Allah. Kan? Sabar, minta pada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Maka orang yang bersabar dan yang salah itulah orang yang sempurna sabar dia. Dia minta ke Allah macam Nabi Ayub tadi. Maka disebut dalam sini Allah menceritakan bagaimana Allah memberikan cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Maka hendaklah dia bersabar. Apa dia punya asas sabar tu? Kunci sabar tadi tu? Kalimah apa Allah ajar? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang mengucap kalimah istirja' ini, yang faham akan kalimah ini, maka Allah akan bagi 3 hadiah. Ni 3 hadiah. 3 hadiah besar hadiah ni. Saya ambil masa sikit. Yang pertama, bagaimana Allah janjikan dalam suratul Baqarah. Ayat 157 atau 198, antara dua tu tengok. Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat salawatum min rabbihim, akan mendapat keberkahan. Kita akan ulas sikit apa maksud salawat. Dan mendapat rahmah wa rahmah. Wa rahmah ni bukan nama orang, rahmah. Walaupun ada orang nama rahmah dapat rahmah, tak apa. Tapi sebenarnya rahmah ini adalah rahmat. Kita akan ulas. Dan juga wa ulaika humul muhtadun, dan dia mendapat hidayah. 3 benda. 3 hadiah Allah bagi kepada orang yang sabar dan salat. Sabar, minta ke Allah. Sabar dan salat, minta ke Allah. Maka Allah bagi salawat. Allah membagi selawat. Kedua, Allah bagi rahmah. Ketiga, Allah bagi hidayah. Ini disebut Al-Mahdiyin.
Jadi orang yang mahdiyin ni ialah orang yang ada di dalamnya apa? Yang ada di dalamnya kehidupan itu ialah yang pertama sekali salawat, yang kedua ialah rahmah daripada Allah. Apa dia? Jadi hadiah yang pertama, apabila kita memahami akan hakikat innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan bila kita cuba nak kita menghayatinya, bila Allah bagi musibah pada kesusahan, bencana, maka yang pertama Allah memberikan apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah memberikan selawat. Allah memberikan selawat. Allah berselawat kepada kita. Nampak tak? Hebat tak? Hebat orang yang sabar ni. Hebat Allah memberi selawat kepada kita. Jadi dalam huraian ni, maka maksud selawat ni ada berbeza-beza. Ini huraian daripada para ulama kita lah. Saya bacakan sinilah. Antaranya maksud selawat, kalau selawat itu diberikan Allah kepada hambanya, maka kalau Allah bagi hambanya selawat, maknanya apa? Makna selawat itu ialah yang pertama, Allah ampunkan dosa dia. Bila Allah memberi selawat kepada hambanya yang bersabar tu, dia beri selawat, Allah beri selawat, maka Allah ampunkan dosa dia. Nombor satu, ada dosa, Allah ampunkan. Kemudian maksud selawat Allah kepada hambanya ialah Allah memberikan pujian. Allah puji. Aku bagi dia susah, aku bagi dia payah, aku bagi dia sakit, dia tetap sabar, dia tetap redha, ikhlas, tetap, maka Allah puji dia. Itu maksud selawat, Allah puji dia. Yang ketiga, Allah memberikan sanjungan dan penghargaan. Sanjungan ni apa? Allah memberitahu kepada makhluk lain. Makhluk lain pun dapat tahu. Allah ceritakan, Allah suka. Allah suka apa yang dia ada pada hamba ni, maka Allah menceritakan kehebatan hamba tadi. Allah memberikan sanjungan dan Allah memberikan penghargaan. Allah akan bagi balasan yang baik lah. Itu maksud Allah bagi selawat pada kita. Dan kalau selawat itu disampaikan manusia kepada Allah, maknanya dalam selawat ni maknanya ialah kita salawat ni maknanya jamak kepada solat. Maknanya kita ni berdoa, kita ni sembahyang, kita ni beribadah kepada Allah. Selawat manusia kepada Allah, maknanya kita ibadah kita ni, solat kita tu semua tu adalah selawat kita kepada Allah. Dan kalau selawat itu diucapkan orang beriman, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu. Maksudnya ialah selawat itulah doa. Kita mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali, Allah bagi apa? Ampunan, Allah bagi pujian, Allah bagi sanjungan, Allah bagi penghargaan, Allah bagi. Jadi tidak ada satu pun kesusahan yang ada di dalamnya kesabaran dan solat, sabar dan solat, melainkan Allah akan ampunkan dosa dia, Allah akan puji dia, Allah akan sanjung dia, Allah akan berikan dia penghargaan dan kemuliaan. Itu orang beriman, bila dia timpakan kesusahan, musibah, maka dia nampak ini tanda Allah nak sayang dia lagi, Allah nak tingkatkan diri dia, Allah nak ampunkan dosa dia, maka dia bersyukur pada Allah. Dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji pada Allah atas segala sesuatu, yang baik ke yang buruk ke, segala sesuatu. Maka hadiah inilah yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengucapkan kalimah istirja, iaitu mereka yang mengucapkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Air mata mengalir air mata, sedih, mengalir air mata, sedih, kehilangan sesuatu, musibah, tapi dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maknanya dia sedih sebab apa? Dia sayang pada sesuatu kehilangan tadi kan. Dia sayang anak dia meninggal ke, ayah meninggal ke, siapa, sedih. Tapi dia sayang ke Allah lebih lagi daripada dia sayang ke anak dia. Sayang dia lebih lagi kepada Allah daripada sayang kepada sesuatu yang dia hilang, yang dia sayang, musibah yang datang pada dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka dia kata, anak aku mati, suami aku mati, rumah aku terbakar, kereta aku aksiden, aku sihat jadi sakit, aku kaya jadi miskin, aku ada kerja sekarang menganggur, semua musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku sayang kerja aku sayang anak aku, tetapi aku sayang Allah lebih lagi. Itu yang Allah puji, itu yang Allah ampunkan dosa, itu yang Allah sanjung dan beri penghargaan, sebagaimana digambarkan dalam ayat surah Al-Baqarah tadi. Maka di sini kita gambarkan bagaimana dalam apa ni, keterangan daripada Imam At-Tabari dan tafsirnya,
menitik beratkan makna selawat. Maknanya Allah memberi selawat kepada hamba-Nya itu, maknanya Allah mengampunkan dosa hamba-Nya. Allah ampunkan dosa. Kita banyak salah tak? Banyak. Kelemahan banyak tak? Banyak. Banyak kita kelemahan, keaiban kita banyak, Allah ampunkan. Jadi apabila kita mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nak rasa apa? Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab itulah Allah telah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Allah Rasul berkata, Allahumma salli ala ali abi Aufa, yakni ighfir lahum. Ya Allah, berikanlah selawat kepada keluarga Abu Aufa. Maksudnya Allah ampunkanlah dosa mereka. Jadi hadiah Allah kepada orang yang istirja ada kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ampunkan dosa dia, maka dia mendapat kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia. Sebab dosa itu adalah sebagai penghalang kebaikan. Dosa kita ni penghalang kebaikan. Sebab tu kita jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Main game ke? Masih lagi main game, tinggalkanlah game tu. Masih lagi tengok menghayati movie, tinggalkan movie tu. Tengok sekali-sekali, sekadar nak belajar-belajar tak apa, tinggalkan. Suka buat maksiat, tinggalkan maksiat tu. Maksiat mata, maksiat telinga, tinggal. Kenapa? Bila rupanya dia tak ada dosa ni, tak ada dosa ni, dia akan jadi satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Rezeki akan mengalir bagaikan air, kan? Hati akan menjadi cerdas, cemerlang, kerana dosa telah dibersihkan. Rezeki kita kurang, dia akan mengalir banyak. Hubungan dengan Allah, kita nak sembahyang tak khusyuk, nak sedekah tak ikhlas, semua buat tak kena, maka Allah akan angkat hijab kita apabila kita telah diampunkan oleh Allah. Jadi yang pertama, Allah memberi salawat kepada hamba-Nya. Yang kedua, rahmah ataupun rahmat bahasa kita ni kan. Apa maksud rahmat? Hadiah daripada Allah yang tidak kurang istimewanya daripada hadiah-hadiah yang ada ialah rahmat dia. Rahmat dia. Sebab tu kita baca kalau orang yang meninggal dunia, kan, si fulan rahimahullah, semoga Allah memberikan kasih sayang rahmat kepada dia, ataupun rahmatullah, supaya Allah memberi rahmat kepada dia. Dia hadiah yang paling hebat, lebih hebat, tidak kurang istimewa lah daripada yang pertama tadi, iaitu salawat tadi, keampunannya. Allah memberikan rahmat. Siapa yang mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Maka apakah, tahukah kita apakah dahsyatnya rahmat Allah ni? Apa maksud rahmat ni? Allah ampunkan dosa kita. Lepas Allah ampunkan dosa kita, dibagi rahmat pula. Rahmat ni, kan, lebih dahsyat daripada ampun dosa tadi. Ampun dosa pun dah dahsyat dah, rahmat lagi dahsyat lagi, kan? Maka renungkanlah apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Apa kata Nabi, kan? Saya baca maknalah, termasa tak banyak. Tidak seorang pun yang selamat kecuali dengan rahmat Allah. Kita nak selamat di dunia, selamat di akhirat, tidak boleh melainkan dengan rahmat Allah. La yanju ahadin illa birahmatillahi ta'ala. Tidak akan ada kebebasan, keselamatan bagi seseorang itu, ahadun illa birahmatillah, melainkan dengan rahmat Allah. Maka adakah engkau sama juga ya Rasulullah? Sahabat tanya, engkau pun sama ke ya Rasulullah? Kan? Ya, kan? Saya pun sama juga, kan? Cumanya banding saya dengan kamu, saya telah pun dibungkus ana ila an yataghammada ni Allahu bi rahmati. Allah dah bagi rahmat pada aku. Maknanya istimewa Nabi ni, Allah dah bungkus, maknanya Allah dah liputi, liputi Nabi dengan rahmat Allah. Atau beza kita, tapi tanpa rahmat Allah, kan, Nabi sendiri pun tak lepas. Tapi maknanya Allah dah bagi rahmat Allah, dah meliputi rahmat Allah. Banding kita lah, kita ni kerja ada, kerja tak ada, sebab kita ni kan banyak dosa, kan. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam syurga kerana amalnya. Lan yudkhilal ahadan amaluhul jannah. Tidaklah masuk seseorang itu, sekali-kali tidak masuk seseorang itu dalam syurga dengan amalan dia, illa rahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kita tak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Maka para sahabat, engkau pun sama ke ya Rasulullah? Engkau pun sama.
Maka Nabi cakap, aku pun sama, tak, aku tak akan masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Tapi Allah telah membungkus aku, telah meliputi aku dengan rahmat dia. Ya, Rasulullah dah dapat rahmat dia. Jadi sekarang sampai akan datang dah dapat, kita ni belum tahu lagi. Jadi nak sebut sini, Imam Qurtubi menggambarkan dalam tafsirnya, kan, secara menyeluruhnya, kan, syurga, nak masuk syurga, nak dapat tingkatan kebahagiaan, semua tak akan dapat melainkan dengan rahmat Allah. Kita nak makan ni, nak makan, kan, nak makan tu tak akan jadi makan melainkan dengan rahmat Allah kita boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Nak masuk mulut tiba-tiba jatuh kena pula kat bawah, kat tanah. Tengok nak ambil pula, ni sebelum kuman datang kita ambil dulu, laju, lah jatuh atas tahi, jatuh atas anjing, kan, makanan kita. La ilaha illallah, banyak Allah tak izin lah. Kita ingat dah makanan kita dah, nak makan dah, burger apa tak kira lah ke apa makan. Tiba nak makan, tergelincir, jatuh, terkejut ke apa, jatuh makanan. Kan, nak ambil, nak makan, tengok, ya Allah, atas najis kan, anjing pula tu. La ilaha, dengan lalat, dengan apa semua, lalat semua hinggakan burger kita kan. Allah tak bagi rahmat nak makan, tak dapat makan kita. Walaupun burger tu kita rasa kita punya dah. Semua perkara kebaikan yang berlaku pada kita di dunia dan di akhirat dengan rahmat Allah. Nampak tak? Sebab tu nak baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan kita segan-segan. Jangan kita rasa lokek nak baca Bismillah, kan? Wah, tak apa, kita ambil berat baca Bismillah sebab rahmat Allah ni. Maka Nabi kata, apa lagi nak dapat masuk syurga Allah, apa lagi nak dapat sesuatu yang besar. Maka kita mahu berhajat kepada rahmat Allah. Kita berhajat kepada rahmat Allah. Jadi orang yang sabar ni, Allah bagi rahmat, lagi banyak rahmat Allah bagi kat dia. Bagi banyak rahmat Allah bagi kat dia. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Di surah Al-Baqarah ayat 64. Allah kata apa? Kan, kemudian kamu berpaling. Setelah kita ni dapat iman, dapat apa ingatan, dapat tazkirah, kita berpaling, tak nak. Maka kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada kurniaan Allah, kan, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi sebenarnya, kan, sebenarnya kita ni berada dalam keadaan yang tak ada apa-apa melainkan dengan rahmat Allah. Sebab tu kita syukur ke Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Ibnu Aun pernah berkata, ini bukan hadis, ini kata-kata para ulama kita, janganlah kamu terlalu percaya kepada banyaknya amal perbuatan kamu. Jangan kamu percaya kamu ni banyak amal. Aku dah amal banyak. Kita rasa kita dah beramal banyak dah, apa semua. Dah baik, buat baik banyak. Kerana kamu tidak tahu apakah amal itu diterima ataupun tidak. Jangan kita rasa kita dah beramal dah, dah okey dah, komplit dah. Jangan kamu merasa aman daripada dosa kamu. Kerana kamu tidak tahu sama dosa itu akan dihapuskan atau diampunkan ataupun tidak. Sesungguhnya amal kamu seluruhnya disembunyikan daripada kamu. Jadi kita ni tak tahu. Jadi kita kata kita buat baik dah, tapi rupa-rupanya kebaikan tu belum tahu datang kepada kita. Maka di sinilah kita lihat bagaimana, kan, rahmat Allah lah sebenarnya yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita hidup bersama kalimah istirja' ini, hidup bersama kalimah innalillah, segala milik Allah dan segalanya akan diambil oleh Allah semula, kita boleh tenang, kita boleh rasa kuat, kita boleh sabar. Kemudian bila kita tenang, kuat, sabar dengan kefahaman tadi, maka Allah bagi rahmat lagi. Itu hadiah Allah, bagi rahmat lagi, kita dapat sesuatu yang lebih hebat lagi. Subhanallah. Ini kita amat memerlukan rahmat Allah di akhir zaman. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah hidayah. Allah memberikan hidayah. Dan menurut Qadawi digambarkan di sini, hidayah antaranya yang kita minta tiap-tiap hari ialah ihdinas siratal mustaqim, untuk berada di atas jalan yang lurus. Tiap-tiap hari kita minta 17 kali at least lah, sehari semalam, melalui solat kita kata ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta kepada Allah hidayah. Maka hidayah ini adalah merupakan satu hadiah yang akan Allah beri kepada mereka yang bersabar dengan kalimah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada masalah. Apa masalah dia? Contohnya tiba-tiba kita diberhentikan kerja, kita pun redha, sabar, ikhlas kepada Allah, kan? Kemudian Allah akan buka hidayah. Apa dia? Tiba-tiba kita dapat, aku boleh buat benda ni pula. Ada petunjuk Allah.
Maknanya satu kerja diambil Allah, kita sabar, tiba-tiba Allah bagi kerja lain pula. Dapat hidayah nak buat benda lain pula. Ini hidayah ni anugerah Allah ni. Ni hadiah daripada Allah ni. Kan? Kita sebelum ni sihat, tiba-tiba sakit. Kita pun sabar, kita redha, kita pun bersyukur pada Allah. Kan? Kemudian tiba-tiba dapat hidayah pula. Oh, barulah jumpa dengan orang ni. Baru tahu rupanya ada ubatnya. Baru tahu rupanya kita ada lebih baik daripada sebelumnya dan sebagainya. Jadi hidayah ini pula dalam Quran banyaklah. Dalam Quran apabila orang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan berada di atas jalan yang baik dan benar. Contohnya, jadi ada 4 macam hidayah. Saya nak habiskan insya-Allah. Hidayah yang pertama, hidayah fitrah. Jadi hidayah yang pertama ni hidayah yang memang Allah dah bagi kat kita semua dah dapat dah. Itu dia panggil fitrah. Fitrah ni maknanya naluri, asas. Fitrah yang salimah. Apa ni? Fitrah ni sesuatu yang ada dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam hidup kita ni, yang kita boleh hubungkan dengan Allah. Itu fitrah. Bila kita boleh hubungkan dengan Allah tu hidayah. Jadi Allah berikan kepada semua makhluk. Di mana dalam hatinya itu ada naluri, ada bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala, maka dia boleh berkomunikasi dengan Allah. Itu hidayah. Kita tiba-tiba accident, tiba-tiba sakit, tak pernah sembahyang, kita sembahyang. Dalam sembahyang kita boleh bercakap dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Itu fitrah. Fitrah kita tu kembali balik, naik balik. Baru kita tahu kita ni makhluk, baru kita tahu kita ni lemah, baru kita tahu kita ni tak ada apa-apa, hanya Allah lah yang punya semua sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah kita sakit, kita pun bercakap dengan Allah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Baru kita fitrah kita naik. Fitrah ni adalah satu kemampuan, kekuatan, potensi yang dalam diri kita ni, yang mana kita boleh berhubung dengan Allah. Ni lahir daripada istirja' ini, lahir daripada sabar tadi. Jadi yang kedua ialah disebut hidayah irsyad. Saya buat ringkas-ringkas. Hidayah irsyad. Apa maksud hidayah irsyad ini? Allah memberikan kepada makhluknya penjelasan dan pengarahan. Allah datangkan kepada kita dengan sebab kita sabar, kita boleh berhadapan musibah tu, tiba-tiba ada pendakwa. Jumpa ustaz ni, ustaz tu, jumpa ustazah ni, jumpa orang soleh-soleh ni, irsyad. Yang mana dengan irsyad, dengan hidayah ini, Allah memberikan kepada kita suatu cahaya baru. Tak kenal dengan ustaz ni, jumpa ustaz ni dengan sebab kita ada masalah tadi. Tak kenal dengan orang ni, kita sakit, jumpa dengan tuan guru ni pula, kita pun dapat kebaikan. Ni kalau zaman dulu ada rasul, zaman dulu ada nabi. Orang tu sakit-sakit kan, irsyad, Allah jumpakan dengan orang yang soleh. Sebab dia apa? Dia ada istirja' tadi, dia boleh sabar dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia musibah menjadikan dia mendapat cahaya yang datang daripada para pendakwah, para pejuang, para rasul dan nabi. Tapi kita zaman kita dah tak ada dah. Nabi dah tak ada, rasul dah tak ada kan. Yang ada para duat, para ulama, orang alim. Maka Allah jumpakan. Ini Allah jumpakan kita ni pun bagus. Alhamdulillah kan. Sebelum ni tengok game je, tengok YouTube je. Sekarang ni dah tengok FB pula. FB ceramah-ceramah. Banyak ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang soleh sekarang ni kan. Baik, ni hidayah irsyad adalah dia punya keterangan. Yang ketiga ialah hidayah dalam bentuk taufik dan ilham. Yang ketiga, Allah bagi, bila kita sabar, bila kita ni, maka Allah bagi kita petunjuk yang langsung diberikan kepada hamba-Nya. Maknanya yang ini Allah bagi direct kat kita. Tidak melalui ustaz, tidak melalui ustazah, tak melalui orang-orang ni, kawan-kawan tadi, Allah bagi terus kat kita. Kita dapat rasa satu petunjuk, satu cahaya. Kita boleh mula berubah diri kita, mula bertingkat. Ni dia panggil hidayah kepada diri kita terus. Taufik dan ilham. Ni bukan mimpi, taufik dan ilham. Mimpi termasuklah, tapi mimpi bukan. Yang dikata ya taufik, kita mendapat sesuatu dalam hati kita. Ini Allah bagi langsung min ladunni. Ini daripada kalangan ilmu-ilmu yang Allah beri kepada orang yang boleh bersabar dengan istirja' tadi. Yang keempat, yang terakhir ialah hidayah yang akan membawa kita kepada redha Allah, masuk syurga Allah. Hidayah yang keempat ni ialah bukan sahaja kita mendapat ilham, irsyad, dapat guru-guru, dapat pendakwah datang, orang soleh dekat kita. Bukan sahaja hati kita menjadi terdetik nak bercakap dengan Allah. Yang keempat, Allah bagi kekuatan untuk istiqamah, hidayah untuk istiqamah di atas jalan al-mahdiyin, jalan orang mendapat hidayah ini kan, sehingga dalam syurga Allah mendapat redha dia.
Jadi hidayah ni kita perlukan empat-empat ni. Dia tak bukan sekadar cukup aku dah jadi rasa diri baik, nak taubat semua, cukup tak? Kan? Ataupun dah jumpa guru-guru, kita pun dah mula belajar, belum kenalan dengan ustaz ni, kan? FB Ustaz Nur Azman ikut, kan? Anda mula gaya. Tak cukup. Kan? Bukan cukup dengan hidayah, lepas tu Allah bagi pula ilham, Allah bagi pula taufik kepada kita. Tak cukup dengan tu, tapi Allah bagi satu hidayah lagi untuk kita boleh istiqamah. Hidayah untuk kita boleh berjalan sehinggalah akhirnya masuk syurga Allah. Jadi nak masuk syurga Allah tu pun sebenarnya perlukan hidayah Allah. Nak masuk syurga, bukan setakat kita. Sebab tu ada orang dia kata saya nak hijrah, kan? Baik, tak sampai setahun, lepas tu kembali balik kepada jalan yang mungkar, jalan yang kita dengar banyak artis, kan? Hijrah, lepas tu patah balik, berlakon semula. Yang makin baik pun ada juga, tapi yang berlakon semula, yang buat jahat semula ada juga. Maknanya dia tidak ada hidayah yang keempat, iaitu hidayah syurga Allah. Maknanya kekuatan dia untuk bersabar dengan istirja innalillah wa inna ilaihi raji'un tadi, dengan kefahaman dia, maka Allah bagi dia hidayah satu, hidayah dua, hidayah tiga. Hidayah yang keempat, iaitu dia boleh istiqamah sehingga akhirnya dalam syurga Allah, dalam redha Allah. Ini barulah kita nampak subhanallah, rupanya satu musibah yang datang kepada kita boleh menjadikan sesuatu yang hebat, iaitu salah satunya kita dapat hadiahnya hidayah Allah. Hidayah Allah jangan main. Dan hidayah ni kita sebut tadi ada 4 peringkat. Hidayah ni ada 4 pembahagian dia tadi. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita. Satu poin yang terakhir sekali yang saya nak sebut kat sini, iaitu Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, siapa yang boleh bersabar, siapa yang boleh redha, siapa yang boleh ikhlas ketika berhadapan dengan musibah ini, maka dia akan digantikan. Musibah itu akan digantikan, benda yang dihadapi itu, yang dia hilang dan sebagainya itu, akan digantikan sesuatu yang khairan minha, sesuatu yang lebih baik. Satu yang lebih baik, khairan minha, satu yang lebih baik. Jadi orang yang beriman ni bukan saja dia dapat hadiah, dapat ganjaran, dapat macam-macam yang disebut tadi, Allah gantikan pula yang lebih baik. Kan? Katakanlah anak meninggal. Habis kalau anak meninggal, saya dah tua, tak dapat anak dah. Saya dah tua, tak dapat anak. Habis mana anak? Anak tak dapat anak. Apa khairan minha ni? Tiba-tiba kita dapat anak kita masuk syurga sama kita. Masuk syurga sama kita. Anak dalam syurga lagi baik daripada anak dalam dunia yang jahat. Tiba-tiba anak kita, kita jumpa dalam syurga dia, dengan sebab sabar kita, dia masuk syurga. Ataupun tiba-tiba kahwin lain pula, dapat anak baru, anak pasang siap kita, kan. Kahwin dapat anak tiri, kan. Tengok anak tiri lebih baik daripada anak dia. Wallahu alam. Itu kalau anak lah, katalah, kan. Dan sebab sini, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, musibah tu, bila kita ada sabar, kita redha, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka apa yang berlaku Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Dia raja kepada segala raja. Maka kita nak buat apa? Kita sembah dia aja, agungkan dia aja, abdikan diri pada dia. Dialah yang sepatutnya kita letakkan, sandarkan kepercayaan kita, keyakinan kita, tawakal kita. Kenapa lagi nak makhluk? Kenapa lagi nak makhluk? Kenapa nak sayang makhluk lebih daripada sayang Allah? Kenapa kita nak dekat dengan makhluk lebih daripada dekat Allah? Ini kita kena betulkan. Ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah sikit sebanyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah kami golongan yang istiqamah di atas jalan iman Islam, di atas jalan perjuangan Al-Mahdiyin. Ya Allah, kami lemah, kami dhaif, minta ampun padamu ya Allah, minta ampun padamu. Untung orang yang ada kalimah thayyibah ni. Yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, wala haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada 3 kalimah yang kita dah sama-sama belajar.
InsyaAllah kita ulang balik. Saya minta tuan-tuan ulang balik, tengok dengar kuliah yang lepas tu. Dia punya ni catat sikit. Kita tak tahu sampai bila kita boleh bersiaran ni. Kokok kena blok, kena apa, wallahu alam. Yazubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkanlah blok-blok ni kan. Dia nak blok yang lain, blok lah. Kita bukan nak buat apa, kita nak buat Islam, tingkatkan Islam insya-Allah. Jadi kita minta Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, janganlah kan. Janganlah jadikan mata-mata musuh Islam, kan, telinga-telinga musuh Islam melihat kami. Biar dia tutupnya daripada mata-mata yang dengki, telinga yang dengki itu, supaya kita boleh istiqamah insya-Allah. Mudah-mudahan kita minta ke Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau rezeki kita jumpa lagi malam ni. Tengok macam mana insya-Allah, kalau kesempatan, kalau tak kita akan jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.